Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni kita masih lagi melorek rantau. Jadi bila korang dengar perkataan masih lagi tu, korang dah boleh agak dah yang kita dah pernah buat soalan melorek rantau sebelum ni. Jadi apa bezanya dengan video kali ni? Dalam video kali ni kita akan melorek rantau bagi memuaskan dua ketaksamaan ataupun tiga ketaksamaan. Jadi maksudnya video yang sebelum ni hanya untuk satu ketaksamaan sahaja. Okey? Tanpa buang masa, jom kita tengok gambar rajah yang pertama. Jadi untuk gambar rajah yang pertama ni, kita akan melorek rantau bagi memuaskan dua ketaksamaan dahulu. Berdasarkan rajah di atas, tentukan rantau yang memuaskan setiap sistem ketaksamaan linear berikut. Jadi kita ada 4 soalan, okay? A, B, C dan D. Untuk yang A, dia kata Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 1 dan X tambah Y lebih besar daripada 5. Disebabkan kita ada dua ketaksamaan, jadi kita kena extra careful di sini supaya kita tak tersilap tengok garisan yang mana untuk persamaan yang mana. Okey, jadi garisan yang ini untuk Y sama dengan X tambah 1, manakala garisan yang ini untuk X tambah Y sama dengan 5. Kalau kita tertukar garisan, maka apa yang kita lorekkan tu nanti akan jadi salah. Y lebih kecil ataupun sama dengan X tambah 1 Y diungkapkan dalam sebutan positif, jadi lebih kecil merujuk kepada bahagian bawah garis lurus. Jadi bila kita tengok bahagian bawah garis lurus Y sama dengan X tambah 1 ini, ianya akan berada di area C dan area D. Okey. Seterusnya, X tambah Y lebih besar daripada 5. Y diungkapkan dalam sebutan positif, lebih besar merujuk kepada bahagian atas garis lurus. Jadi untuk garis lurus X tambah Y sama dengan 5 ini, bahagian atasnya merangkumi area B dan juga area C. Jadi macam mana kita nak tentukan rantau yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan ni? Kita tengok area yang bertindih. Kalau tadi untuk Y lebih kecil ataupun sama dengan X tambah 1, kita dah kata dah area dia adalah area C dan juga D. Manakala untuk X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5, kita kata area dia adalah B juga C. Jadi kita dapati berlaku pertindihan di area C. Maksud kata untuk ketaksamaan yang pertama tadi ada area C, untuk ketaksamaan yang kedua ini juga ada area C. Jadi jawapan akhir kita akan jadi area C ini sahaja yang perlu kita lorekkan. Seterusnya, Y lebih besar atau sama dengan X tambah 1 dan X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5. Untuk X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5 ni, kita dah tahu dah di area mana, iaitu area B dan juga area C. Untuk Y lebih besar atau sama dengan X tambah 1, Y diungkapkan dalam sebutan positif, jadi lebih besar merujuk kepada bahagian atas garis lurus Y sama dengan X tambah 1. Jadi bahagian atas tu merangkumi area A dan juga area B. Okey, jadi bila kita nak finalizekan jawapan kita, kita kena pastikan kita melorekkan rantau yang merupakan area sepunya bagi kedua-dua ketaksamaan. Jadi untuk Y lebih besar atau sama dengan X tambah 1, kita ada area A dan juga B. Untuk X tambah 5, X tambah Y lebih besar atau sama dengan 5, kita ada area B dan juga area C. Jadi kita dapati area sepunya ataupun kawasan sepunya untuk kedua-dua ketaksamaan ini adalah area B. Jadi kita akan lorekkan kawasan B sebagai jawapan kita. Seterusnya, Y lebih besar atau sama dengan X tambah 1 dan X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 5. Untuk Y lebih besar atau sama dengan X tambah 1 ni, kita dah tahu dah dia punya area adalah area A dan juga B. Manakala untuk X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 5 ini merujuk kepada bahagian bawah garis lurus X tambah Y sama dengan 5, iaitu area A dan juga area D. Jadi untuk kita finalizekan kita punya kawasan yang nak dilorekkan tu, kita kena pastikan kawasan sepunya untuk kedua-dua ketaksamaan ini. Jadi untuk first ketaksamaan tadi kita ada area A dan juga B. Untuk second ketaksamaan kita ada area A dan juga D. Jadi kawasan sepunya adalah kawasan A. Jadi kita tinggal lorekkan sahaja kawasan A ni. Itulah jawapan kita.
Untuk soalan yang D pula, agak-agak area mana yang kamu akan lorikkan? A, B, C ataupun D? Kamu cuba dan tinggalkan jawapan kamu di ruangan komen. Kalau salah, jangan risau, cikgu akan betulkan. Sekarang kita pergi kepada gambar rajah yang kedua. Jadi gambar rajah yang kedua ni dah melibatkan 3 ketaksamaan lah. Jadi kita kena tengok area mana yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan tersebut. Baiklah, berdasarkan rajah di atas, tentukan rantau yang memuaskan setiap sistem ketaksamaan linear berikut. Untuk yang A, kita ada X tambah Y lebih besar atau sama dengan 3, Y lebih besar atau sama dengan X, dan Y lebih besar atau sama dengan negatif 2. Jadi nasihat cikgu sama juga macam gambar rajah tadi. Disebabkan kita ada lebih daripada satu ketaksamaan, perhatikan betul-betul garisan yang mana untuk persamaan yang mana. Okey, jadi bila kita nak melorikkan tu nanti, dia takkan jadi tertukar dan akhirnya jadi salah lah. Okey, jadi untuk X tambah Y lebih besar atau sama dengan 3, garisannya yang A ni. Okey, memandangkan Y ni dalam sebutan positif, lebih besar merujuk kepada bahagian atas. Jadi bahagian atas garis lurus X tambah Y sama dengan 3 ini dah cover area B dan juga area C. Y lebih besar atau sama dengan X. Okey, garisannya yang ini lebih besar merujuk kepada bahagian atas. Okey, jadi ianya meliputi area A, B dan juga F. Dan yang terakhir untuk soalan yang A ni, Y lebih besar atau sama dengan negatif 2. Jadi garis lurusnya adalah yang ini, lebih besar merujuk kepada bahagian atas. Jadi ianya meliputi kawasan A, B, C dan juga D. Okeylah, untuk kita lorikkan rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ni, kita kena cari area ataupun kawasan sepunya bagi ketiga-tiga ketaksamaan yang kita bincangkan tadi. Jadi untuk first equation ataupun first inequalities kita ada area B, C. Untuk second inequalities kita ada A, B, F. Untuk third inequalities kita ada A, B, C dan juga D. Jadi kita dapati ketiga-tiga ketaksamaan ini memiliki kawasan B sebagai kawasan sepunya. Jadi jawapan kita adalah kawasan B lah. Kita tinggal lorikkan saja keseluruhan kawasan B ni. Seterusnya soalan B, X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 3, Y lebih besar atau sama dengan X, dan Y lebih besar atau sama dengan negatif 2. Untuk X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 3, kita dapati ianya meliputi area A, area D, E dan juga F. Okey, untuk Y lebih besar atau sama dengan X, kita dapati ianya cover area A dan juga B juga F. Okey, A, B dan juga F. Manakala Y lebih besar atau sama dengan negatif 2, lebih besar bahagian atas lah. Okey, jadi ianya meliputi A, B, C dan juga D. Jadi sama juga macam soalan sebelum ni, bila kita lorikkan, kita tengok kawasan sepunya untuk ketiga-tiga ketaksamaan. Jadi untuk ketaksamaan yang pertama kita ada area A, D, E, F. Untuk ketaksamaan yang kedua kita ada A, B, F. Untuk ketaksamaan yang ketiga kita ada A, B, C dan juga D. Jadi kita dapati kawasan sepunya untuk ketiga-tiga ketaksamaan ini adalah kawasan A. Jadi kita akan lorikkan keseluruhan kawasan A kita sebagai jawapan. Untuk soalan C dan soalan D, apa jawapan kamu? Kamu cuba dan kongsikan jawapan kamu di ruangan komen. Jangan risau, sebarang kesilapan cikgu akan betulkan. Begitu jugalah andai kata cikgu membuat silap, kamu dapat di tag, kamu tegur je cikgu, tak ada masalah. Okey, sebab kita juga sama-sama manusia yang boleh melakukan kesilapan. Cuma cikgu nak ingatkan, bila kita melorikkan, tolong perhatikan betul-betul sama ada Y diungkapkan dalam sebutan positif ataupun negatif. Dan andai kata Y itu diungkapkan dalam sebutan negatif, ingat hukum dah terbalik. Lebih besar bukan di atas tetapi di bawah. Lebih kecil bukan di bawah tetapi di atas. Ingat, ini hanya apabila Y itu diungkapkan dalam sebutan negatif. Okey, itu saja untuk video kali ini. Buat
Mereka yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like, komen dan share pada kawan-kawan, sebab cikgu akan upload lebih banyak video lagi lepas ni, insyaAllah. Doakan niat cikgu dan usaha cikgu dipermudahkan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum.